إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. Jadi alhamdulillah malam ni kita bagi tahu berkenaan dengan kesimpulan. Bagi ni kita melancarkan kesimpulan. Kesimpulan bagi kitab yang kita sudah belajar yang lalu. Kemudian kita jawabkan beberapa masalah-masalah yang ditanyakan oleh pesertanya. Jadi kesimpulan masalah kita hendak bersembahyang musafir ni, pertama kali kita kena tahu bahawasanya sembahyang musafir ni main qasar atau yang jamak dalam musafir ni harus. Kita kena tahu macam tu dulu. Jangan ikutkan dengan buta stuli. Dengan buta tuli bagai, dengan ikut tidak tahu apa-apa. Orang buat kita buat, orang tinggal kita tinggal. Tak nak macam tu. Awalan hak mula-mula sekali kita kena tahu bahawasanya sembahyang qasar dan jamak ni harus. Dan jarak perjalanan yang harus kita sembahyang qasar itu ialah perjalanan 81 km. Yang dibagi tahukan di dalam kitab Makhzan Mujawahid fi Salatil Musafir. Maka kita nak ambil cerumat ke, kita ambillah 90 km. Tu panggil ambil dah jalan cerumat. Jalan cerumat dalam jalan ihtiyat, iaitu apabila lah perjalanan kita 90 km, maka haruslah kita sembahyang qasar dan jamak. Itu sebagai sembahyang tu harus. Adapun afdal, maka afdal kita tamam daripada qasar. Afdal kita sembahyang cukup 4 rakaat daripada kita sembahyang qasar dengan 2 rakaat. Itu sekiranya kalaulah perjalanan kita 2 marhalah saja, iaitu 90 km. Kalau perjalanan kita sampai 3 marhalah, sampai 3 marhalah lebih kurangnya 120 km, maka yang ini afdal sembahyang jamak dan qasar afdal daripada sembahyang tamam. Ni ikau yang masyhur. Yang masyhur. Maka yang mukabil dianya, yang mukabilnya tak kiralah marhalah tu panjang ke atau marhalah tu tak kira 2 marhalah ke 3 marhalah ke, jadi afdal sembahyang tamam daripada sembahyang qasar. Itu mukabil. Maka yang mukabil itu tak payah kita pakailah. Kita pakai yang azhar, yang bukan mukabil. Yang no okey. No baik kita pakai dia. Dan apabila perjalanan
120 km ataupun lebih, itu afdal kita mengerjakan sembahyang qasar dan jamak. Tu qasar dan jamak. Maka apabila lah kita sembahyang qasar dan jamak, dalam qasar tu alhamdulillah bolehlah memesti kita kena niat qasar. Dah sahaja aku sembahyang fardu zuhur 2 rakaat qasar. Maka dalam hal kita sembahyang fardu zuhur, apabila lah kita hendak jamak takdim, mesti kita kena niat dalam ketika kita sembahyang zuhur itu, mesti kita niat aku hendak sembahyang asar di dalam waktu zuhur apabila sudah selesaikan waktu zuhur. Apabila sudah selesai waktu zuhur, aku hendak sembahyang waktu asar dalam zuhur. Maka kita sembahyang fardu asar di dalam waktu zuhur dikatakan jamak takdim. Dan apabila lah kita hendak sembahyangkan zuhur di dalam waktu asar, maka yang ini wajib kita niat di dalam waktu zuhur. Kata aku hendak sembahyang zuhur di dalam waktu asar. Aku hendak sembahyang zuhur di dalam waktu asar. Jamak akan sebagai jamak takhir. Itu dia. Nah, ini kalaulah kita hendak sembahyang, hendak jamak takhir. Maka jamak takdim, kita jamak, kita himpunkan sembahyang asar di dalam waktu zuhur. Tu jamak takdim. Dan jamak takhir, kita himpunkan sembahyang zuhur di dalam waktu asar. Sama juga dengan maghrib isyak. Nah, itu harus semua. Yang kita tak boleh jamaknya ialah sembahyang subuh. Ini tak boleh dijamak dan tak boleh diqasar. Tu ingat baik dalam hal kita hendak sembahyang qasar jamak. Kemudian tempat permulaan kita hendak qasar dan hendak jamak dekat mana? Ialah tempat kesudahan kampung zaman kita tinggal. Nah, kampung ataupun tempat tinggal kita, tu halaman dia tu, mana akhir kampung, mana akhir kampung. Nah, ittifaq segala orang yang penduduk kampung itu atau tempat itu, katanya akhir kampung ialah di sini. Akhir kampung ialah di sini. Apabila kamu ni sampai kat sini, maka di situlah permulaan safar. Begitu juga hala balik. Masa balik sampai kat situ, maka putuslah safar dia. Maka yang inilah penting, kita mesti tahu kan manakah kawasan yang dikatakan oleh kampung-kampung kita, kat manakah kawasan dia, dengan garisan ke, dengan sungai ke, dengan parit ke, dengan kota ke, ataupun dengan rumah runtuh ke, dengan tempat perhomoan ke, ataupun taman tasik ke, macam mana. Ini perlu kita tahu kepada orang-orang ramai, perlu tanya orang ramai. Inilah dikatakan kita mesti tanyakan uruf, tanya orang-orang ramai. Kata kampung ni kat mana? Kampung ni kat mana? Maka yang ni uruf juga menghukumkan. Maka di situlah tempat kita permulaan safar. Kira di situlah boleh kita sembahyang qasar dan jamak kat situ. Nah, kalau belum lalu daripada tempat itu tak harus, tak boleh lagi kita sembahyang qasar dan jamak. Dan masalah apabila lah kita masuk waktu zuhur, kita masih tinggal kat rumah lagi, belum musafir. Nah, kita hendak musafir di dalam waktu zuhur. Maka dalam hal tu adakah boleh kita nak qasar dan jamak? Maka boleh, tapi kena keluar pada kampung tu dahulu. Kalau kita nak semayang kat situ, mesti nak semayang, tak boleh qasar, tak boleh jamak. Mesti kita dibilangkan orang yang musafir dahulu, barulah boleh kita sembahyang qasar dan jamak. Maka cantiknya bagi orang yang musafir dalam waktu zuhur, dia jamak zuhur dalam waktu asar, dikatakan jamak takhir. Itu yang paling baiknya. Itu kalau dia keluar dalam waktu zuhur, keluar perjalanan dia dalam musafir, dia keluar waktu zuhur, maka afdal dia jamak takhir kalau dia berhenti dalam waktu asar. Ini perhati baik. Banyaklah dalam perjalanan kita nak semayang jamak takhir atau jamak takdim. Nah, kalau kita keluar musafir belum ada dua waktu,
Belum waktu zuhur, belum waktu asar. Nah, apabila dalam waktu zuhur kita ada berhenti-henti. Nah, berhenti waktu asar kita berhenti-henti, maka yang ini sembahyang jamak takdim. Dengan bahasa kita sembahyangkan zuhur kemudian asar. Kemudian asar akan sebagai jamak takdim. Itulah. Nah, sikit sebanyak kesimpulan dia tu. Dan pula bagi masalah yang ada pertanyaan bagi orang yang selalu berjalanan duduk kat KL, pergi kat Johor Bahru, pergi kat ni, seperti jelebar kereta, driver kereta bas macam tu, apakah adakah mereka tu boleh qasar? Kerana mereka tu perjalanan sentiasa. Selalu mereka tu perjalanan mereka macam itulah hari-hari. Hari ni pergi kat Johor, pergi kat ni, sampai seminggu sampai tempat tinggal. Nah, tempat tinggal sampai seminggu sampai kat rumah. Macam tu. Maka orang seperti ini kalau dia kerja di atas kereta bas macam musafir, macam jauh tu, ini harus dia qasar. Harus dia qasar jamak, akan tetapi afdal bagi dianya sembahyang tamam. Adapun jamak harus. Dia jamak hal keadaan sembahyang tamam. Apa? Iaitu zuhur 4 rakaat dan niat jamak dalam zuhur, aku hendak sembahyang qasar, sembahyang asar di dalam waktu zuhur. Maka buat 4 rakaat juga. Itu yang afdal. Ada pun mereka hendak qasar sentiasa, mereka perlu kepada qasar. Ini tak ada apa-apa, harus mereka tu qasar. Tapi yang afdalnya iaitu tamam. Sembahyang tamam tapi boleh jamak. Nah, sembahyang tamam akan tetapi boleh jamak. Maka ada peristiwa soalan pula. Kemudian apabila kita pergi satu tempat, kita sampaikan waktu maghrib di tempat tu, maka dalam jamak kita ni, kalau kita nak haruskan kita sembahyang jamak, mesti kita diharuskan kita sembahyang kat situ 3 hari atau 4 hari, lain daripada hari masuk dan hari keluar. Bermaknanya 6 hari, lain pada hari masuk hari keluar. Kata setengah 3 hari, kata setengahnya 4 hari. Maka yang manakah kita nak iktimad, kita hendak pegang ke masalah ni. Kita sampai waktu maghrib, maka waktu maghrib tu dikirakan hari masuk kita. Nah, dikirakan hari masuk kita, maka di situ boleh kita sembahyang qasar jamak. Dan sampai 1, 2, 3 sampai maghrib nu lah. Sampai maghrib 4 hari nu. Nah, itu boleh dia jamak. Akan tetapi mesti dia kena tertentu masa dia hendak pergi tempat itu berapa hari. Ini yang penting. Kalau dia pergi tempat itu tak tahu berapa hari, maka yang ini tak boleh dia jamak. Dia hendak pergi di satu tempat, kemudian berapa hari dia tak tahu. Nah, apabila sudah kerja dia balik awal, apabila sudah akhir dia balik akhir. Tapi biasanya seminggu dia pergi. Tu nah. Yang ini tak boleh nak masuk dalam ni. Apabila sampai tempat itu, jadi dia tu memangnya putus. Mesti kena sembahyang tamam, tak boleh dah sembahyang qasar jamak. Kenapa? Kerana dia tak tertentu berapa harikah dia hendak musafir, dia hendak pergi kat situ. Akan tapi kalau dia dah confirm, dah tentu, dah standby, dia tu katanya nak pergi kat situ ialah 3-4 hari. Nah, tu niat kemah lagi 4 hari dia. Akan tetapi apabila sudah 3 hari 4 hari pekerjaan dia tak selesai, maka itu harus dia qasar jamak dalam masa 4 hari itu. Selepas pada itu tak boleh dia qasar jamak lagi. Itu kalau hajat dia tidak dapat. Tapi kalaulah hajat dia masih dapat tiap-tiap hari, hari pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hingga sampai 17 hari dia boleh qasar jamak. Ini kalau sentiasa dia dapat ke hajat dia tiap-tiap hari. Ini bagi musafir, ini ingat baik. Hak yang kata 4 hari, 3 hari ini yang dia sudah standby, dia sudah cadangan, dia persediaan, kata dia hendak musafir pergi kat situ 3 hari atau 4 hari.
Nah, tak boleh lebih dari tu. Maka 4 hari ni lain daripada hari masuk, lain pada hari keluar. Mana kata kalau kita sampai waktu maghrib, maka kita kira jam. Maghrib sampai maghrib besok dikirakan 1 hari 1 malam. Sampai maghrib esok 1 malam. Tu. 4 hari 4 malam. Nah. Jadi kalau kira jamnya 24 jam. 24 jam 24. 24 jadi 48. 48 jadi tu. Kalau sampai maghrib hari Isnin. Hari Isnin, maghrib Isnin. Maka musafir kita tu berapa hari boleh? 4 hari pula tinggal kat situ. Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Jumaat malam tu maghrib dah habis. Tu 4 hari bagi. Kemudian apabila dia keluar, hari keluar, apa tak boleh. Hari keluar, balik ke rumah tu boleh sehari lagi. Boleh sehari lagi. Akan tetapi hari yang dia dapat musafir itu ialah hari yang dia sudah tertentu. Kata dia hendak pergi kat situ 3 ke 4 ke. Maka masa tu boleh qasar jamak. Maka masa tu boleh qasar jamak. Baiklah. Masa tu boleh qasar jamak. Kalaulah pergi masa lain, kalaulah dia pergi, dia tak tentu hari berapa hari. Tak tentu dia pergi. Maka iaitu itu tak boleh nak qasar jamak tu. Melainkan kecuali dia sudah tertentu dia 3 hari. Kerana dia rasanya 3 hari ini sudah selesai kerja dia. Akan tetapi 3 hari tak selesai. Maka dalam 3 hari 4 hari itu boleh dia qasar jamak. Masuk hari yang kelima tak boleh. Hari yang kelima tu tak boleh dah. Ingat baik tu, kalau kita pergi ke musafir, kita tak tahu nak berapa hari kat situ, itu tak boleh qasar jamak. Itu sampai ke tempat itu cukup. Sembahyang tamam. Tak payah qasar, tak payah qasar. Maka ada yang mengatakan harus kita qasar jamak itu apa kerana hajat. Ya, ada dalam tu ada. Dalam kitab tu. Dalam kitab tu pun ada. Dalam kitab Makhzan Musafir tu ada sebut kat situ. Maka kat situ pun dia ambil kat mana? Dia ambil dalam kitab. Maka ibarat murid Rasyidi macam ni. Dia kata lana qaulun bi jawazil jam'i fi safaril qasir akhtarahul albandandani jiyu. Tu. Adalah bagi kami adalah bagi kami satu qaul. Sebut kata qaulun ni qaulun dhaifun, qaul ya dhaif lah. Maka qaul ya dhaif ni kita mesti kena tahu bahawasanya qaul dhaif kita untuk pakai diri kita itu boleh. Tapi kalau kita hendak mempertuakan kepada orang itu tak boleh. Kalau di sini nak ajana bagi orang yang dengar belajar dengan pengajian pada malam ni okey boleh. Tapi dia nak sampai-sampai ke kawan-kawan dia tu tak boleh. Ini kita gunakan qaul dhaif. Karena qaul dhaif ni untuk diri kita sahaja atau untuk orang yang belajar sahaja. Nak bagi petuakan kepada orang lain itu tak boleh. Tu qaul dhaif. Maka di sini kata dengan harus jamak fis safaril qasir pada musafir yang pendek. Mana musafir tak sampai 2 marhalah, ini kata harus jamak. Tidak ada masalah ke apa. Tak ada masalah tu masalah ni. Hanya semata-mata nak jamak, nak pergi kat Naratiwat, nak pergi kat Tani nak jamak. Ini jamak sahaja tapi qasar dah. Jamak kita semayang zuhur, kemudian niat semayang asar dalam waktu zuhur. Boleh tak? Boleh. Harus bagi kami ulama fiqh satu kaum, tapi kaum ni ingat kaum dhaif boleh kita amal untuk peribadi, untuk diri kita, tak boleh kita bagi petuakan pada orang lain. Bagi mereka yang dengar perkataan ni pada malam ni, insya-Allah mereka tu boleh buat. Jamak dengan tidak ada qasar. Mana dia jamak waktu zuhur, kemudian jamak asar masuk pula. Macam kalau kat sini pergi Naratiwat, jauh juga tu. Sini Naratiwat tak sampai 2 marhalah. Kita kata 70 km. Walaupun 70 km, wasakan penat. Lalu tu
tidak ada qasad. Boleh. Ini siapa kata begitu? Ialah Al-Bandani Jiyu. Jadi dhaif. Nak pakai boleh, jangan bagi tua pada orang. Dan pula zahir hadis wa zahirul hadis jawazuhu, dan berzahir hadisnya harusnya al-jam'i fis harus jamak tu, walau fi hadarin tu, itu sahih hadis. Walau fi hadarin, mana dan jikalau adalah ia dalam hadis dengan tidak musafir sekalipun, harus dia tu jamak. Ini sahih hadis. Nah, tapi kita tak nak yang ni lah. Kama fi syarhi Muslim, sebagaimana yang disebutkan dalam syarah Muslim. Dan ada pula wa hakal Khattabiyu an Abi Ishaq jawazahu fil hadari lil hajati, dan telah menghikayat oleh Khattabi, menghikayat, mencerita. Nah, kata baik soalah ni. Tu bahasa Melayu tak kerti lah, dia syarat kau mana. Jangan dia buat tak kerti bahasa Melayu tu. Melayu kecek kau itu sikit tak kerti dah. Jangan tunjuk bodoh kita dengan kecek bahasa mengaji. Ada yang berakak lah dalam sejakความโง่ของเราด้วยการพูดในขณะที่khotib nan an khutbah. Ini menjeladah ni. Jangan perakak kebodohan kita. Kalau hal kita dak mengaji, kata kita ni bodoh. Duduk dia memang tak hati kita bodoh. Ni, mari. Ada kita kecek lantar lillah. Yang ni bodoh ni. Udah lekang tu. Jangan perakak. Ni, jangan perakak ความโง่ของเราด้วยกับการพูดในขณะที่เรียน. Ajak sia sikit. Awi malih pelengau sikit. Ingat molek tu kampuk tu. Yaประกาศความโง่ของเราในการพูดในขณะที่อยู่ในการเรียน. Duk diaทำให้สุขุม. Dia pun tak tahu, dia tak erti. Tapi dia kita ini erti ni. Tu dia. Jangan tunjuk tu. Tengok ni, tengok aku nak baca hak Arab ni. Tu. Jawaz dan telah menghikayat oleh Al-Khattabi dari hikayat mencerita jawazahu akan harusnya al-jam'i fil hadari, pada ketika hadir, jadi tak musafir. Duduk rumah boleh. Tapi musafir apa? Lil hajati, kerana hajat. Ni hajat. Hak ni lah dia mau tanya masuk dalam ni. Masuk dalam ni ada pertanyaan kat sini. Kita baca dia sikit. Dia kata mas'alatun, kata qil, harus jamak sembahyang orang yang musafir yang tiada sampai perjalanannya 2 marhalah. Dhaif dia kata. Dia kata dhaif, yang tak sampai 2 marhalah. Maka masalah ini boleh kita pakai untuk diri, tak boleh kita pakai untuk ramai-ramai. Bagi orang belajar, alhamdulillah boleh. Macam orang belajar pada malam ni. Malam ni okey, boleh dia pakai masalah ni. Tu masalah ni. Apa tak sampai 2 marhalah, tak sampai perjalanan 2 marhalah. Dia nak sembahyang jamak. Okey, boleh, harus. Walaupun perkataan dhaif, tapi pakai untuk diri boleh. Kita nak sapa kat orang, nak bertua kat orang, itu tak boleh. Kerana ada kaum yang kuat lagi. Yang kuat kata tak boleh. Mesti kita nak sembahyang jamak, ialah kena sampai 2 marhalah. Faham tu? Fahamlah. Masalah kedua dia kata qil harus jamak takhir bagi orang yang tiada musafir. Sangat sesak dengan kerja, dengan sangat apa? Tak ada dengan kerja dia. Seperti padi, handuk basah atau lain lagi. Tu. Ni, tengok tu. Ni kata harus juga jamak takhir bagi orang yang tiada musafir, yang sangat sesak dengan kerja. Dia sangat sepit masa kerja dia.
Seperti padi hendak basah. Padi basah, kena kutip derah. Kalau kita berhenti tak ada. Oh, siapa tahu kata harus jamak takhir. Mana boleh kita niat sembahyang zuhur lewat waktu asar. Ini kata setengah ulama. Ataupun lain lagi, gapo kerja kita? Hom bawa pada kata punuh kerja kita kalau tak jamak. Kalau tak jamak. Nah, punuh kerja kita. Maka boleh. Ini kata kil. Maka yang ini pun pakai untuk diri. Nah, pakai untuk diri. Akan tapi ingat baik, mesti kena sempurnakan syarat dan rukun. Syarat sembahyang, rukun sembahyang mesti disempurnakan. Kalau tak sempurna syarat rukun, ini tak boleh. Macam kita atas kereta. Nah, atas kereta, jadi kita lekat traffic light. Traffic light ni faidan. Lekat faidan dia. Lekat traffic light. Kemudian berjam-jam traffic light. Kita balik belum asar, tapi sampai rumah maghrib. Maka asar pula tu dalam keretanya tu. Maka kat situ boleh kita semayang membelakang waktu sahaja. Tak boleh kita sempurnakan sembahyang. Nah, nak boleh sempurna tak boleh, nak jamak pun tak boleh yang tu. Nah, kerana sembahyang itu tak sempurna rukun. Rukun tak sempurna, syarat pun tak sempurna, maka di situ diharuskan kita sembahyang peliharakan waktu, hormatkan waktu. Apabila sampai ke rumah, wajib qada dengan bersegera. Tu dia nah. Kata dalam ni. Dan adalah Sayyidina Al-Qutub Abdullah Al-Haddad menyuruh ia Sayyidina Al-Qutbi akan anak perempuannya yang sibuk bekerja dengan majlis perempuan-perempuan. Maka ia suruh akan anaknya itu niat jamak semayang fardu zuhur kepada waktu asar. Jamak takhir akan sebagai jamak takhir. Maka dia kata sini intaha bugyatul mutasyidin. Ni maka bugyatul mutasyidin dia ibarat lagu ni. Nah, ibarat lagu ni. Ibarat lagu mana? Wa kana sayyidatunal qutbi wa kana sayyiduna al-qutbu Abdullah al-Haddad. Dan adalah Sayyidina Al-Qutub. Wali Kutub ni mana Sultanul Awliya, raja bagi segala wali-wali. Tu mana Wali Kutub. Semua wali tumpu kat dia lah. Tu Wali Kutub. Maka Sayyidina ni ya'muru. Maka kalau kita ngaji kaedah, apabila lah khabar kana saat itu fi'il mudhari', dengan mana al-istimra' wad dawam. Ya'muru ba'dha banatihi. Ya'muru ba'dha banatihi. Mana ya'muru ni? Dia beri dengan lafaz fi'il mudhari'. Maka apa lafaz fi'il mudhari', kita tahu dah kaedah dia. Apabila lah khabar kana tu fi'il mudhari', memberi faedah akan al-istimra' wad dawam. Apa? Ialah makna berkekalan. Kalau itu kita terjemahkan maknanya adalah Sayyidina Qutub Abdullah Al-Haddad sentiasa menyuruh akan anaknya. Sentiasa menyuruh akan anak perempuannya. Nah, sentiasa menyuruh akan setengah-tengah anak perempuannya di sisi sibuknya anak perempuan dengan upama majlis an-nisa, majlis orang perempuan. Majlis an-nisa lah, majlis apa weh? Majlis an-nisa kalau kat Yaman, majlis nisa majlis kahwin. Majlis kahwin. Kalau tak majlis kahwin, kerana perempuan ni dekat Yaman tu dia orang warak. Kerana tuan yang mengarang kitab ni pun orang Yaman rasa. Nama Abdul Rahman rasanya kalau tak silap. Ya. Jama'ah Faqih Diyat Al-Hadramiyah Abdul Rahman bin Muhammad bin Husain Al-Mashhur. Tu. Nah, orang Yaman ni. Orang Yaman mengarang kitab ni. Maka itulah maklum orang Yaman ni, apabila majlis perkahwinan mereka, laki-lelaki, perempuan-perempuan. Ia tidak bercampur laki perempuan di satu tempat dak.
Tu. Nah, kita nak upamakan bagi tempat kita ni, katanya harus perempuan yang pengantin baru, yang majlis perkahwinan, dia jamak zuhur dan asar, itu tak sama dengan ibarat kitab ni. Karena ibarat kitab ni binah majlisin nisa dengan majlis perempuan-perempuan, mana dia buat majlis tu perempuan saja. Sampai sekarang ini pun masih perempuan. Dia pakai kat rumah ni, pakai tutup Nah, pakai tutup pakaian hitam semua, tutup. Apabila pergi tempat majlis dia ada tempat letak baju dia, baju ni. Baju hitam dia ni, baju keluar dia ni. Tapi kat dalam seksi. Seksi tak tahulah seksi. Pakai apa baju macam kain belah sampai kat paha. Seksi pasal apa? Kerana kat situ semua perempuan. Tak ada laki-laki. Katanya nak balik, dia ambil lah pakaian yang tu, masuk balik. Macam tu, itu majlis perempuan-perempuan kat sana. Lalu tu lah Imam Haddad ni, dia sentiasa suruh anak dia perempuan, setengah anak dia tu, di sibuknya dengan upama majlis An-Nisa tu, dengan niat takhirkan zuhur kepada waktu asar. Nah, ni kalau ada macam ni tempat kita boleh tapi tempat kita memang tak ada. Kerana tempat kita ni sama ya, Taning, Jalan Nara ni. Nah, sama dengan Malaysia. Kalau tempat perkahwinan, tempat pengantin baru ni, tak tahulah siapa-siapa. Biningmu, biningku. Lakimu, lakiku. Ni sama ya. Nak sama dengan Imam Haddad kata ni, ini tak sama. Kalaulah semata-mata dalam majlis tu, nah, ada perempuan semua, maka boleh perempuan saat itu. Boleh perempuan, bukan laki-laki. Perempuan semua majlis dia. Nah, majlis sibuk dengan majlis dia gitu ini, tak sempat dia nak berhenti kerana bersolek ke berjanguk itu ni. Berjanguk ni. Haruslah dia tu nak jamak zuhur dalam waktu asar. Harus. Kalau majlis hak dia sahaja. Maka ini pun katanya dhaif. Kenapa? Seorang saja yang macam ni. Lalu tu kata dhaif. Apabila kau dhaif, maka kita mesti ingat, kau dhaif tak boleh kita mempertuakan kepada orang lain. Hanya untuk kita pakai diri kita boleh, perempuan. Perempuan. Adapun laki-laki tak payah. Kerana dia majlis kahwin dia pun, dia tak masuk krim-krim, tak masuk apa? Solat kamu cantikkan muka tu. Tak tebal sangat, sikit-sikit ya, ambil semayang pun boleh. Tapi perempuan ni, jangan. Tapi nak majlis perempuan ni kena penting baik ni, majlis perempuan saja. Kalau turut ibarat kitab ni, kalau mengikut ibarat kitab Bughyatul Mutasyidin ni, ibarat dia ni mesti kena majlis perempuan semua. Macam Yaman sekarang macam tu, kerana yang mengarang kitab ni orang Yaman. Ulama Yaman. Tu dia. Dia orang yang dah mengarang kitab dah ni. Nah, sebagai musannif Bughyatul Mutasyidin. Tapi orang tanya dia, ya Syekh, talibul ilmi masuk lagi kata. Siapa dia yang menuntut ilmu? Talibul ilmi ni siapa ilmu? Hak yang dikata kat oleh Nabi ni. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimah. Maka Syekh ni dia jawab kata, saya pun tak tahu. Saya pun tak sangka lagi kata saya ni masuk dalam talibul ilmi. Macam mana talibul ilmi saya pun tak tahu juga. Tawaduk dia nya, padahal dia ni orang duduk dengan sentiasa mengarang kitab Bughyatul Mutasyidin. Dia sentiasa mengarang kitab ni, duduk sentiasa menuntut ilmu, tapi dia tak mengaku lagi kata dia orang yang menuntut ilmu. Martabat menuntut ilmu ni memang dah jauh. Itu pendapatan hak dia. Ingat baik ni masalah ibarat Bughyatul Mutasyidin macam ni lah, ibarat lebih kurang.
Kalau kita hendak ikut ibarat mutasyidin ni, mesti kena majlis itu majlis khas, majlis khusus untuk perempuan sahaja. Ini pun untuk peribadi, tak untuk persendirian. Tak boleh nak pertuakan dalam majlis. Semua ni kita jamak dalam maghrib apa, kita jamak zuhur dalam asar semua. Tak payah kita punya zuhur, kita teruskan majlis kita. Tak payah itu istihar macam tu. Itu tak payah istihar macam tu. Jadi siapa dengar pada malam ni, orang tu saja boleh pakainya. Bagi nak bertua ke yang lain pula tu, itu no. Stop. Bagi orang lain pula, dia nak tahu kata, bolehkah sembahyang jamak zuhur dalam waktu asar sebagai jamak takhir, bagi kita ada majliskan perempuan kerana kita sibuk dengan majlis itu ini? Adakah boleh? Dia mesti kita tanya orang bertua bagi dia, untukmu saja, jangan bagi tahu ke orang. Macam itulah kita gunakan kaul dhaif. Jangan tersebar kuatnya tu, buat macam kaul masyhur. Tak boleh. Itu kaedah usul fiqh mesti kita kena beritahu. Tu. Karena yang kuatnya ialah tak boleh, mesti kita kena semayang satu-satu, zuhur satu, walaupun solatkan atau percantikkan kita kat muka tu memangnya cantik atau melawar, jangok gitu sekalipun tak boleh kita nak sembahyang jamak. Tak boleh. Itu pendapatan hak masyhur. Pendapatan hak muktamad. Tapi pendapatan hak ni ada kata boleh, maka boleh kita amal untuk persendirian. Faham baik tu, faham baik. Jadi orang yang dengar perkataan ni, orang yang selalu pada malamnya dapat dengar, insya-Allah dia pergi majlis perempuan, majlis perempuan, khususan majlis perempuan. Upama majlis dia. Sabit dia bagi upama binahwi majlisin nisa. Dengan upama majlis orang perempuan. Bagilah apa-apa lagi tu, sisi orang perempuan dia sibuk dengan apa saja, itu ni tak sempat. Kalau dia berhenti semaya tu membawa ada kerja dia tak selesai, maka bagi haruslah dia jamak. Ini jamak sahaja tak boleh dia qasar. Ingat baik tu. Ini jamak sahaja, tak boleh dia tu qasar. Mana jamak az-zuhur dalam asar dia sembahyang dengan tamam. Dia sembahyang dengan tamam, maya zuhur tamam, semaya asar pun tamam. Ni ada mengeja kalau safar yang pendek, ada mengeja. Dia mengejakan sebagai jamak sahaja. Jamak sahaja tak boleh kita qasar. Kita pergi kat mana, keluarga kita kat mana, tengok kilometer dalam 70 kilometer, duduk di KL nak pergi Kanilai, jauh Kanilai ni. Tapi nak masuk qasar jamak tak boleh lagi. Kita semayang jamak sahaja. Kita berhenti, semayang zuhur, kemudian semayang asar. Masuk jamak takdim. Ni boleh? Boleh. Tu masalah tu, ingat baik masalahnya. Tu. Tu habis. Jelas ni. Kalau kita musafir ni, kita kira lah dia bagi kat kita 4 hari 4 malam, bermakna sehari 4 jam, 4 hari 4 hari 4 malam dia bagi kepada orang yang hendak musafir. Orang hendak musafir nak pergi kat mana, dia boleh tahu kata kalau dia pergi kat situnya 4 hari, insya-Allah dia boleh musafir. Kalau dia pergi kat situ tak tahu 4 hari, alhamdulillah. Kalau dia pergi kat situ tak tahu berapa hari, dia kata selesai kerja aku balik, maka ya ini jangan qasar jamak, jangan semayang. Pasal dia tak tahu dah tu. Tak tahu dah. Dia sampai ke tempat itu, dia ni tak boleh dia nak semayang qasar jamak, tak boleh. Tu. Dia semayang tamam. Pasal dia tak tahu apa hari dia. Kena sebulan-sebulan. Tu tak boleh. Kalau dia dah confirm, dah standby kata dia nak pergi tu 4 hari.
Tapi lepas hari tak selesai kerja dia. Maka dalam 4 hari itu boleh, maka yang lepas pada itu, kemudian pada itu tak boleh. Tu. Kalaulah dia pergi tu, dia kata aku pergi ni ada kerja, maka kerja aku ni tak tahu apa hari. Kalau yang pergi tempat itu sentiasa kerja dia dapat tiap hari. Hajat dia dapat tiap hari dapat, maka ini boleh sampai 17 hari. Maka ini ada nyatakan dalam kitab Makhzanul Jawahid fi Salatil Musafir yang sudah lalu. InsyaAllah dalam tu ada semua. Baiklah, maka sekadar ni saja. Apa sahaja lagi wasa tak terang tak nyata, boleh tanya, insya-Allah kita akan jawab. Tu. Habis, tak ada habis. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa je ni? Tak aku milih dia. Kita jahdih buah. Kata tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sa'i 'alal armalati wal miskini kal mujahidi fi sabilillah awil qaimil laili as-saimin nahari. Besar weh. Kelebihan dia, rawahu Syaikhani an Abi Hurairah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sa'i bermula orang yang berusaha. Orang berusaha alal armalati, di atas orang yang bujang. Orang bujang di sini kalau Malaysia panggil orang janda. Selagi tak lama warga emas. Tak lama selagi warga emas. Tu usaha datang orang bujang, orang hak janda, orang warga emas. Nah, wal miskin dan orang miskin. Usaha dia usaha makan ke dia, ada tempat duduk ke dia. Tu cara dia. Kerana dia ni orang bujang, orang janda, abai pun tak ada. Pak kita tolong cara usaha begitu, tak boleh kita. Belik-belik dia kita sungguh tu. Belik-belik ni mula-mula tu ulang ke? Gini we tetu selalu we tolong sokmo. Dek tolong bebe tolong dek. Kamu selalu dah. Tolong moga orang janda tak gitu ke? Janda pun tengok juga deh. Sungguh tu usaha atas orang janda itu ini wal miskin. Nabi kata kal mujahidi fi sabilillah, seperti orang berperang pada jalan Allah. Supaya dapat hak pahala ya tu. Pahala syurga. Tolong orang bujang pasal dia orang sorang diri. Orang sorang diri nak pergi kok tu kok ning pun susah. Dia suruh kata gapo pergi beli tolong beli yo. Kena orang bujang beriman nak kata-kata tu dak ya apa. Malaikat orang bujang tak beriman hak tu tak kena apa dah hak tu. Hak tu kata lagi. Kita tak ada tolong tu kata beda kita lagi. Tapi hasah hadis beginilah. Orang yang berusaha atas orang-orang bujang tu wal miskin dan orang miskin kal mujahid, seperti orang berperang fi sabilillah ai li ajli i'la'i dinillah, sebab berperang kerana meninggikan agama Allah. Tak ada dah. Orang mati syahid ni
Bukan kuno kek semangat buat muda ni, nama tak faham silap tu. Kuno ayat kata orang mati syahid ni mati sedak dia. Kalau tanya tu orang mati, hak mana hak mati sedak kali? Ni, hak mana sedak kali mati? Maka kita tanya tu kata, orang mati tu tidak. Hak mati sedak kali mati syahid. Genulah kata sedak kalau dia syahid. Tapi benar ada niat hak sedak kali kalau tanya orang bahari makan dia kata tom yam. Dia kata sup, gula, ikan bakar, udai bakar. Oh, atas liu pun dia kecap udai bakar. Oh, tu sedak dia nya. Ni kalau tanya orang ahli makan. Dah tanya hak syarat hak agama royak. Oh, peyo hak sedak mati dah dunia. Cek kemari orang mati syahid hak sedak. Geno tu dia mati dalam haya mati tak kalau mati ada banyak kali dia nak minta hidup semula mati kali lagi setak ya sampai tengah-tengah kita tengok orang ada kena dekat luar negeri dah mata dak senyum mana tak suka tino apa baik jatuh apa baik ada tengok ya kita dapat ya kena ledak kena tu kena ni tapi tak suka tentu mati syahid weh. Syahid apa? Syahid dunia akhirat. Bukan syahid akhirat. Syahid akhirat ni mati dalam ngaji, dalam semaya, ada. Nah, ada syahid akhirat. Bukan syahid dunia. Syahid dunia ni duduk kaca-kaca nak harta dunia. Mati dah tu. Syahid dunia saja. Nak syahid dunia akhirat. Orang panggil syahid ma'rikah. Kerana hendak meninggikan agama. Itu besar sekali. Nah, tak orang yang usaha tak bujel. Usaha tak ke janda, usaha tak ke miskin, beri makan tu makan ni, beri makan orang janda, beri makan orang miskin tu ni. Pala dia support orang pergi fi sabilillah. Kita usaha juga tapi tengoklah jangan ke hudah kalau hujan. Hak kata sok tak ada kena kecek, hitam hujung-hujung mata. Jadi tak sah lagi. Ni weh. Lepas tu kan kita minta syurga ni. Padahal anak kosy syurga dak ni. Nabi kita dak weh dia tolong dua ni. Tengok lab zangi dah. Lab zangi dia wayak dengan orang bujang. Nabi kita hormat. Tu dengan orang janda. Nah, dan pula orang miskin. Orang miskin pun sama juga Nabi kita kasih. Tengok dalam berzanji yang kata wa yuhibbul fuqara wal masakin, dan kasihlah Rasulullah akan segala fakir-fakir miskin. Wa yajlisu ma'hum, dan duduk Rasulullah serta mereka itu fuqara dan masakin. Wa ya'udu mardahum, dan ziarah sakit akan segala orang sakit-sakit pada fakir miskin ya. Wa yusayyi'u janaizahum, dan menghantar mayat pergi kubur orang pakai miskin. Hak kita kalau orang desak tak hantar dah pula dia. Kalau hak kaya penuh batal. Kata dah duk makan ni mayat kata orang kita ni mulia orang kaya. Orang kaya pak kita lah. Pia-pia ikutlah ni. Tu. Tu mulia. Kita duk makan nasi, lepas tu dua orang mari, satu orang kaya, satu orang desak. Orang kaya mari tahajud seumur. Masuk mana? Masuk umur. Lepas tu ada desak pula mari. Molek di situ ada tak cukup idai, molek pak orang. Yalah tak gitulah. Ikut di mana tepat. Tapi kamu ingat hadis ni molek lah. Walaupun kita bukan orang kaya, bukan orang itu kita mulia orang pakai miskin ni. Hadis Nabi kata likulli syai'in miftahun wa miftahul jannah apa? Hubbul fuqara wal masakin. Kalau kita ni dah ni, tak hafal lagi. Nah, kita tengok bab lam. Bab lam. Duk muka kalau kita apa ni kita duk di 139 bab lam, huruf lam. Kita kamu tak tahu lah. Kita untuk muka apa tak tahu. Kau huruf lam. Mukna ada huruf lam. Ya, bukan huruf la dah. Ini nampak mengatuk Muhammad.
Ahmad, mu tak ada tidur ini. Hei, tak ada tidur. Buat ke apa? Jelak cok. Lah. Dia jelak cok mana? Lagu dia. Mana? Likulli syai'in miftahun. Tengok dia mana. Satu likulli syai'in hasadun tu. Bawah lagi mak. Sebelah lagi tu. Sebelah lagi. Peloh lagi. Tengok sebelah lagi. Dia tu masuk. Muka 119. Dalam hadis ni ayat tu. Dalam hadis Mukhtarul Ahadis ni ayat 119. Bawah sekali. Mu ingat molek lah tu. Tapi apa 130 ni. 139. Dia kata bawah. Dia kata kan likulli syai'in tariqun wa tariqul jannah al-ilmu. Bagi tiap-tiap suatu itu jalan. Dan jalan ke syurga ilmu. Jalan nak pergi syurga ilmu. Bukan wak amal. Wak amal tak ada ilmu saja. Kalau cara wak amal tak tahu lah. Bekak lutut-lutut. Tanya rukun semaya tak tahu. Ingat lagi buat kamu tu. Wak amal tak tahu lah. Bekak dahi-dahi. Tanya rukun semaya dah berapa? Rukun. Apa rukun? Rukun ni tak jumpa cabai getah tu jawab dia. Kalau cabai getah 4 segi 10 takun getah tu, tu rukun. Tu. Syarat semaya? Pakai ke? Syarat semaya? Gapo syarat? Syarat tu pisah tu, pisah motang tu. Tu syarat dia. Nak semaya kena ada pisah. Tak ada pisah nak motang ke tu. Gitu. Tu. Gitu deh. Tu rukun. Kalau gitu tengok dia kata likulli syai'in tariqun wa tariqul jannah al-ilmu. Dengan sahabat ni lah mengaji satu bab lebih baik pada semaya sunat 1000 rakaat. Tak dia percaya sudah bok di Nabi ni. Hak banyak percaya ngaji banyak nak buat apa? Dia tak ada buat amal. Pio tu kata begitu. Adalah hadis Nabi kata ngaji banyak buat apa? Tak buat amal. Baik tak sah mengaji. Ada tak kita? Tak ada. Hak adanya ngaji satu bab lebih baik dah maya sunat 1000 rakaat. Ada? Lepas tu kalau mengaji semaya kata kau molek lagi tak itu ke? Tu dia sampai ilmu ni penting. Betul penting. Penting nah. Rawahu Dailami an Ibni Umar. Lepas tu lagi likulli syai'in miftahun wa miftahul jannah hubbul masakin wal fuqara. Bagi dia suatu tu ada anak kunci dia. Dan anak kunci syurga tu ialah kasih akan segala orang miskin-miskin wal fuqara dan segala orang fakir-fakir. Miskin orang desak, fakir orang desak dedek orang sini bagi. Fakir miskin mesti kita kena ada sifat kasih walaupun kita seorang miskin juga. Tak gitu ke? Kita miskin juga mesti kita nak kasih ke miskin ni. Sama-sama kita nak pakai kasih ke mari. Padahal kita miskin fakir dah. Bukan ada kaya tapi sama-sama kita nak gocoh nak kelahi. Hanya nak kelahi dekat tu. Dengan dok tu dengan dok ni tak ada dok balas kelahi pada weh. Sama-sama kita pakai kasih ke mari. Ni dia weh. Tu. Kita nak main kasih usaha tafak kita ni. Pakat tolong ke mari tanya tak weh. Pondok tu hai makan nasi lagi. Dia kata tak lagi. Nasi nak kawin dah. Tu lek aku nak makan. Tapi hak makan dulu lah. Bukan pasti kita buat dia. Mu tahu hak pondok lah weh dia. Gitu kan. Mu tahu hak makan dulu tak gamuk. Tengok ni, tu tak ada tidur. Hei. Mu main nonที่โน่นนี่นอนmai. Mu non mai วันนี้ mai ti. Tak tidur kau. Kan mu tak tidur mak. Siap tak tidur. So tidur tak tidur pelik ni. Panas lah mak. Tak tidur Tak ni. Saja. Habis tu surat esok dia tak tidur aku nak wesak. Tapi kalau aku wesak aku malah tunggu menerah aku perak duit dia 20 kau.
pek duit lah. Mu tak eh. 20 บาทเลย3 kong 60 ni piang ni. Elah piang ngok elah, piang tu saya dah. Nah ni ingat tu hadis ni bakal molek. Abang ngaji pas hari tu ni, jumpa dua hadis ni, bang ngapal dah. Ingat apa kelon ni, tak lupa lagi. Tu. Sampai ngari susah ke apa siaplah. Ada orang bagi apa, mau nak duduk dulu boleh ada. Duit ada ke boleh kita. Ada. Ngaji tak ada. Sini ngaji tak kena bayar. Tak ada kena bayar sekok habuk. Ni. Ada. So jangan sakit kepala cak tak gok. Sakit kepala tak gok ni. Tak ada kena gaji ke apa. Ngaji macam telinga, mai dengar. Aku tanya ya ada orang ni. Mulinga tu dia. Dia kata dak. Dak boleh Mata buta. Dak ni, dak boleh. Tak apa dah tu. Bila masa tu kanak lebih kita pandai je kapal-kapal kita ini. Habis ngaji pondok tak kena kira buku duit tu. Tapi duit api tu lah mu kena bayar tak itu tak ke bayar ke sorga siap kau. Duit api mari 2,000. Bayar sorga, duit api 2,000. Bayar dengan sorga siap. Apa kau kau? Tu lah kita kira bercara tak gitu ke. Tu hak lain tak ada gapo ni. Tu dia dasar tu tertib pondok ni tak ada mula ke gaji tak ada. Pas mu kalau kelik ngajar esok mu so dak niat nak ke gaji pasal salah dengan tertib pondok ke panggil. Dia mau duit kita amai. Bukan mau duit dak rezeki tak ada tolak tak itu ke. Rezeki jangan dia tolak, dia mau kita amai. Tapi harap kata mu aku mengajar sebuah ni kena gaji aku 2,000 juga tak ada ni. Itu fi masyiatillah dengan kehendak Tuhan. Kalau Tuhan bahasa gerak hati dia mau nak boleh. Kalau masa dak tu dia tertik lagu tu. Jangan menawai tu ngaji pondok ni niat nak pakai gaji pakai solat tu. Kita kerja nak duit. Lepas tu Tuhan tak buat nyanyo kita. Tak nyanyo orang hantar Allah Taala hantar makhluk dia tu mari duk bagi kat kita. Ni weh ingat baik tu. Lalu tu lah orang tok guru pondok you pakai zakat tu. Sebab dia mengajar tak nak baik gaji. Dia tak sempat tok guru sekolah. Tok guru sekolah tak boleh ambil zakat. Kerana dia mengajar dia ambil gaji. Sekolah hafiz kata kau. Dia mau tu ada gaji. Dia buat siapa boleh weh 5,000 9,000 weh lah gaji dia ada. Dia ada gaji dia. Lalu tu ada tua ulama orang tu dah pakai gaji tak boleh nak pakai zakat. Tapi saya tok guru pondok tu tak ada gaji. Tapi tak ada gaji pun dia mau duit banyak lebih dah gaji lagi. Duit apa? Duit zakat, duit sedekah nak besonok duit mek berkat masa tu sana. Tu ingat baik tu. Nawai tu kita tu ingat baik masa mengaji tak boleh. Tu. Dan dalam Quran apa dia kata? Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Dan ikutlah oleh kamu ke mereka yang tidak minta ke kamu ke upah, ke gaji. Wa hum muhtadun dan mereka itulah orang yang dapat hidayah. Tengok yang ngajar apa makan gaji ke tak. Tu ikut hak demo tu. Barulah dapat hidayah. Kalau dalam pengajian tu mana tu ni dia laka. Kalau ni banyak gaji. Kadang-kadang masuk ngaji kena duit. Hak ni untuk ta'am, hak ni untuk gaji guru. Dia buat siap dah. Tak gitu ke? Ini untuk ta'am, untuk makan, ini untuk gaji guru. Dia buat siap dah kena duit lah ni. Tu. Tertib tu tak ada oleh pondok tak ada. Nah ingat baik tu. Habis kalau turut sedap semesti ni. Fuakmu kena buat ta'am molek dia. Utik. Nyak 6 bulan mah. Makan nyak 6 bulan mah. 2 juta. 2 juta ke 2 butir. Ya mak? Mu tak tahu mak. Makan sebulan nyak 6. Poroyak nak cari dia tengok mak. Nyak 6? 500 bulan. 500 sebulan. Makan saja tu ni. Orang banyak dah mak. 500 bulan ke seminggu mak. Tu. Pahalai lagi mu taruh. Kena geria weh. Supaya duit banyak je taruh. Ria mu mak weh.
Taruh apa mak? Buka. Hak kamu je nah. Sibuk sedap sikit. Ikutlah tu. Dia tak supa belakang. Deh. Ni. Tak apalah kau mana-mana pun usaha ni. Deh. Tapi jangan duk berak duk pondok deh. Namun sekali kelapok lah cari ubat pula. Oh, serabut lah. Jaga tak tuai diri tu. Tu ingat tu. Habis. Awil qaimil laili. Ni Allah pada kata al-mujahidi fi sabilillah. Orang panggil au sini fa'au lisyakki minar rawi. Maka au sini dia hantarkan dia bagi syak daripada orang royak hadis. Rawi hadis ni tak syak. Kal mujahidi fi sabilillah ko tahu al qaimil laili atau as-shaimin nahar. Ada dia. Nah, dia panggil au tu au fa'au lisyakki minar rawi, dihantarkan dia daripada bagi syak daripada rawi. Dia. Ya kata. Biar tu. Tu dia weh. Banyak apa ada rugi tak pergi ni. Banyak siap tak pergi. Lah kan. Banyak rosak ning tu tak bisa tahu ibu tu. Ada setengah itu lah. Ada sikit lah weh, sikit lah. Awil qaimil laili male as-shaimin nahari, yang puasa pada siang hari. Ni Allah pada al-mujahidi. Mana orang yang berusaha pada orang jana dan pada orang miskin ni seperti orang berdiri malam, yakni semaya tahajud. As-shaimin nahar, dan puasa di siang hari. Lek malam dia ibadat Tuhan, siang hari dia puasa. Pahala lebih orang ni. Sampai kita nampak dua jenis orang ni, tolong. Pergi miskin. Fak miskin, kita miskin lah kau dah akak tolong pergi mari. Boleh pahala dia ni. Tu dia. Boleh pahala. Rawahu Syaikhani, telah meriwayatlah akan ke hadal hadis oleh Asy-Syaikhan, yakni dua syekh. Siapa? Muslim. Rawa an Abi Hurairah, daripada Abi Hurairah. Habis as-safaru qit'atun minal azab. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rzuqna 'ilman yanfa'una. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان الله سبحانك اللهم وبحمدك